Do you think Bitcoin will be disruptive in that way? My opinion of Bitcoin is that, I think Bitcoin is probably a good thing, but it's essentially, its main thing will be, this will probably get quoted. Assalamualaikum dan selamat petang guys. Nama saya Abi Zushraf and welcome back to my channel. Bila kita dengar satu barang yang mempunyai value yang tinggi, mempunyai nilai yang tinggi, first yang datang dalam mind kita adalah emas. Sebab nilai emas sangat tinggi dan juga harga emas sangat mahal. Sebagai contoh lah, kalau ibu kita atau kakak kita mempunyai emas, kalau kita nak tengok, kita akan ambil dia lebih berhati-hati. Kita tak akan ambil macam tu, kita akan ambil dia pelan-pelan, kita akan tengok dan kita akan letak dia pelan-pelan. Sebab kita tahu value dia tinggi dan juga harga dia mahal. Jika sekarang ni kalau kita nak tahu someone tu punya value ataupun someone tu punya net worth kan, sebagai contoh aku ambil Elon Musk lah. Aku pergi Google, aku tekan Elon Musk net worth, and bila aku tekan search, dia akan menunjukkan value ataupun net worth Elon Musk, tetapi dia akan menunjukkan dalam bentuk duit. So value kita tu, mereka akan ukur menggunakan duit yang kita ada. Tetapi pada 1500 tahun yang lepas, iaitu orang zaman tu kan, mereka menggunakan emas, mereka menggunakan gold coin untuk membeli barang keperluan mereka. Sebagai contoh, kalau nak beli satu baju, 1 gold coin. Kalau nak beli satu kereta lembu, 5 gold coin. So gold coin ni, emas tu pada zaman tu adalah satu currency untuk mereka. Tetapi yang ni untuk semua yang menetap di satu tempat tu sahaja. Seperti orang yang lahir, orang yang membesar, bekerja dan berkahwin dan menetap di satu tempat tu, emas ni tak ada masalah untuk mereka. Tetapi jika someone tu nak keluar daripada tempat yang mereka menetap tu, tempat yang mereka tinggal tu untuk bekerja ataupun untuk berniaga ke tempat yang lain, emas ni menjadi satu masalah untuk mereka. Sebab apa aku cakap emas tu adalah satu masalah kepada orang yang nak keluar daripada tempat mereka tinggal tu adalah, kalau hampa tengok negeri Selangor, dalam tu ada orang Selangor. Kalau hampa tengok negeri Kedah, ada orang Kedah. So perjalanan antara dua tempat ni kalau hampa nak pergi, tak ada apa pun. Just ada jalan untuk hampa nak tuju ke destinasi tu sahaja. Dan pada masa tu yang mula banyak berlaku rompakan. Emas yang hampa bawa tu akan dikena rompak semasa dalam perjalanan yang hampa nak tuju satu destinasi tu. Sekiranya kalau hampa nak bawa emas hampa tu keluar dari tempat tinggal hampa tu, yang tu adalah risiko. Sekiranya hampa bawa emas yang banyak, risiko dia tinggi. Dan pada masa tu, untuk nak mengatasi masalah rompakan ni, di setiap negeri wujud satu pekerjaan, iaitu wujud seorang untuk bekerja untuk menjaga emas ni dengan selamat. So kalau hampa tengok kan, cara mereka buat untuk mengatasi masalah ini, iaitu solution for nak elak daripada kena rompak ni, apa yang mereka buat adalah, sekiranya hampa nak keluar daripada tempat hampa tinggal tu, iaitu pergi negeri lain untuk nak membeli barang, dan value barang tu around 10 gold coin, tapi hampa tak nak pergi macam tu ke tidak? Sebab risiko dia tinggi and hampa akan kena rompak. So kepada siapa yang nak bawa gold ke luar negeri tu, mereka akan pergi jumpa orang yang jaga emas ni, and mereka akan bagi 10 gold coin mereka ni kepada orang yang jaga emas ni. Dan sebagai return, mereka akan bagi satu receipt, and dalam receipt tu dia akan tulis 10 gold coin. Dan receipt itu hampa boleh bawa pergi negeri yang hampa nak pergi tu, and hampa tunjuk kepada mereka, orang yang jaga emas kat negeri tu, yang negeri yang hampa nak pergi tu, hampa tunjuk receipt tu kepada mereka. Mereka akan bagi 10 gold coin ikut negeri tu. Dengan menggunakan kaedah ini, kita dapat membeli barang keperluan kita di negeri yang kita pergi tu dengan lebih selamat. Lama kelamaan, orang yang menjaga emas tu menjadi bank, dan resip yang mereka tulis mereka bagi itu menjadi duit. Dan paper yang dipanggil duit itu mempunyai satu value yang sangat tinggi. So macam ni lah paper currency yang sekarang kita guna ni, dia berkembang dan mengevolusi seperti yang aku cakap tadi itu. So kertas yang tadi aku tunjuk kat hampa tu, yang tu pun hanyalah bill, hanyalah receipt yang mempunyai value sebanyak RM50 sahaja. Selain pada tu, kalau hampa tengok kertas tu, dia tak ada value apa pun. Orang yang banyak duit dan orang yang terima duit. Selain pada mereka ni, ada satu third party yang dipanggil bank dan juga kerajaan. Mereka ni akan menentukan value tu naik atau value tu turun. Pada tahun 2008, Oktober 31, ada someone yang bernama Satoshi Nakamoto, dan dia menunjukkan satu mail. Dan dalam mail tu apa yang dia menunjukkan adalah, dia sekarang sedang mendevelop satu electronic cash system. And electronic cash system ni kalau hampa tengok kan, dia hanya antara sender dan juga receiver, iaitu orang yang membayar duit dan orang yang terima duit. Dan tiada third party yang terlibat antara tengah-tengahnya seperti bank ataupun government. Dan juga ini completely internet based. Dan dalam file yang tadi dia tunjuk tu, dia ada nyatakan cara nak develop dan design currency tu sepenuhnya.
So sebagai contoh, nak bagi lagi mudah faham kan, kita ni sebagai sender, kita ni tulis surat kepada someone tu. Kita tulis surat, kita masukkan dalam satu sampul, kita lekat stamp dan kita tulis alamat, dan kemudian kita bagi pada post office. Dan postman tu dia akan verify surat tu dengan dia akan check stamp kita, alamat kita semua betul. Selepas dia verify sepenuhnya, dia akan hantar surat tu kepada penerima. So, macam inilah sistem duit kita sekarang ni sedang beroperasi. Macam surat yang kita hantar pada post office tu, mereka akan verify atau tidak, dan baru mereka hantar pada penerima. So, macam itulah sistem duit kita sekarang ni sedang beroperasi. Tetapi, Satoshi Nakamoto punya design dan juga idea dia ni seperti message WhatsApp. Iaitu sender dan juga receiver saja yang boleh tahu message tu. Tiada orang tengah antaranya. Dan Satoshi Nakamoto, seperti yang dia beritahu dalam design dia tu, pada tahun 2010, dia release dia punya electronic currency system di internet dan dia menamakan tu sebagai Bitcoin. Dan selepas Bitcoin dia release kat internet, semua top programmers dan juga top cryptoverse, dia pun mula kaji tentang Bitcoin ni. Dan apa yang dia bercakap adalah, wow, design ni sangat flawless dan juga kami tak jumpa apa-apa mistake dalam design Bitcoin ni. Dan para programmers tu dia bercakap, Bitcoin ni dia bukan senang untuk misuse, iaitu dia bukan begitu mudah untuk nak salah gunakan. Dan juga Bitcoin ni dia punya risiko tu agak kurang dan juga dia sangat safe. Dan semua programmers ni dia pun mula membangunkan Bitcoin ini. Dan pada masa tu, nama Satoshi Nakamoto dia menjadi sangat viral dan menjadi sangat hot dalam community ni. Dan semua community ni, semua golongan programmers cryptoverse ni, dia pun mula mencari siapa Satoshi Nakamoto. Dan selepas itu mereka diketahui, tiada pun orang macam tu. Atas nama Satoshi Nakamoto, tiada apa-apa rekod pun atas nama dia. Satoshi Nakamoto adalah nama palsu dia. Dan bila dia check profile dia, di situ ada tulis nama dia Satoshi Nakamoto dan berusia 34 tahun dan asal daripada Jepun. Tetapi English yang dia cakap tu sangat perfect. And bila dia bercakap dengan programmers yang lain pun, dia punya communication tu sangat top notch. Kebanyakan orang yang bekerja dalam projek Bitcoin ni, mereka ni semua adalah anonymous. Dan mereka ni sendiri tak kenal antara satu sama lain. Mereka just kerja dalam open project Bitcoin ni dan mereka hanya buat kerja mereka sahaja. Mereka ni tak pernah menedahkan identiti mereka kepada sesiapa. At last, projek Bitcoin ni dah complete 100%. Mereka dah settle 100% projek Bitcoin ni dan mereka release dia online pada Oktober 2009. Dan pada Oktober 2009, harga Bitcoin adalah 1,309 Bitcoin berharga RM3.42 duit Malaysia. Tetapi, masa Bitcoin ni dia release di online market ni kan, tiada siapa pun tahu tentang Bitcoin ni sebab semua orang kekurangan awareness masa tu. And masa tu randomly ada someone dia tahu tentang Bitcoin ni, dia ada knowledge tentang tu, dia mula beli sikit-sikit. Semua orang beli Bitcoin. Daripada someone ni ada lagi someone tu beli. Daripada seorang ni ada lagi seorang beli. So Bitcoin ni dia hanya berpusing dalam bentuk Bitcoin saja. Tetapi sekiranya kalau nak tukar dalam bentuk currency, kita kena beli barang, betul tak? Dan pada masa tu, tahun 2010 di Florida, ada someone bernama Laszlo. Dia ada post satu di akaun Twitter dia, kata dia ada 10,000 Bitcoin. Dan dia minta someone belanja dia pizza, dia akan bagi dia 10,000 Bitcoin tu kepada orang yang belanja dia pizza. And dalam akaun Twitter tu juga dia ada nyatakan nama dia dan juga alamat dia. And ada someone randomly dia tengok post tweet Laszlo ni dari London, and dia ambil 10,000 Bitcoin ni dulu dari Laszlo dan dia menghantar 2 pizza ke alamat Laszlo. Walaupun pada masa tu Bitcoin dah lama release kan, tetapi masa tu yang first mereka menggunakan Bitcoin untuk membeli barang. Walaupun pada masa tu dah ramai orang mula terima Bitcoin ni, tetapi macam bank, restoran ataupun kedai kecil-kecil ni, mereka still tak terima lagi Bitcoin. So Bitcoin ni bila diterima di tempat macam bank atau restoran ni, baru dia di-declare as a currency, betul tak? Dan pada masa tu di Tokyo ada satu company, mereka ada buat macam mission exchange Bitcoin, iaitu kalau hampa ada duit, hampa boleh tukar pada Bitcoin. Kalau hampa ada Bitcoin, hampa boleh tukar pada duit. So dia macam ATM Bitcoin. Pada hujung tahun 2010, harga Bitcoin mula meningkat, iaitu RM3.42 2 Bitcoin. Semua orang dah mula sedar tentang market Bitcoin. Semua orang dalam hidup kita, pasti suatu hari nanti kita akan mendapat satu peluang yang terbesar untuk nak membuktikan diri kita kepada semua orang. Bitcoin pun pernah mendapat peluang macam tu. Mesti hampa semua tahu tentang Wikipedia, betul tak? So kalau hampa nak cari apa-apa kat Google, first yang akan keluar adalah Wikipedia. Apa-apa yang hampa nak cari tu, first dia akan datang daripada Wikipedia. So Wikipedia ni kalau hampa nak tahu macam mana dia run adalah, dia bukan daripada sponsor ke atau someone banyak duit ke apa, daripada donation. Wikipedia ni dia bukan macam Facebook atau YouTube, dia macam buat iklan dapat duit daripada tu, dia bukan macam tu. Dia just bagi apa yang kita nak, dia bagi knowledge yang kita nak, tetapi dia tak dapat apa-apa pun. Dan selepas tu ada beberapa orang tahu tentang Wikipedia ni, kata mereka ni dapat duit daripada donation. Mereka pun mula donation, mereka pun mula donate kepada Wikipedia ni agar dia akan run lagi.
Seperti Wikipedia, ada lagi satu website yang bernama WikiLeaks. Tetapi dalam WikiLeaks ni, dia hanya membincangkan tentang kejahatan politician, kejahatan orang yang mempunyai kuasa yang tinggi, dan dia mendedahkan kepada rakyat biasa. Ada suatu hari tu, kerajaan Amerika punya confidential document, iaitu satu dokumen yang tak boleh orang lain tengok tu, hanya orang tertentu saja boleh tengok punya dokumen tu, WikiLeaks, mereka leaks kepada rakyat biasa. WikiLeaks, dia pernah mendedahkan sebanyak 250,000 confidential dokumen kepada rakyat biasa. Dan dalam dokumen tu, dia ada menunjukkan tentang apa yang Amerika duk plan dan kejahatan ahli politikal dan juga orang yang mempunyai kuasa besar. Dia mendedahkan semuanya kepada rakyat biasa di Amerika. Niat WikiLeaks ni adalah dia nak rakyat tahu tentang kejahatan yang dibuat oleh kerajaan Amerika Syarikat. Dan kerajaan Amerika pun dia bengang dan juga dia marah dengan WikiLeaks ni, dan dia plan untuk nak tutup, dia nak block WikiLeaks ni. Tetapi dia tak boleh nak buat tu secara legal. So masa tu dia fikir macam mana WikiLeaks ni duk run. WikiLeaks ni duk run seperti yang aku cakap tadi tu, daripada donation yang rakyat bagi. So dia pun mula tutup semua donation tu, iaitu PayPal, Mastercard, Visa, semua dia tutup. Tanpa dapat duit, tanpa dapat donation, WikiLeaks automatically dia telah stop. Tetapi rakyat Amerika, mereka support gila WikiLeaks. Sebab WikiLeaks dia mendedahkan semua kejahatan yang dibuat oleh kerajaan Amerika kepada rakyat, betul tak? So rakyat Amerika memang mereka support gila WikiLeaks, and mereka memang nak WikiLeaks ni run. Rakyat memang mereka support WikiLeaks, and memang mereka nak WikiLeaks ni run balik. Tetapi kerajaan Amerika, mereka telah menutup semua jalan dan mereka telah block semua jalan untuk dapat donation pada WikiLeaks. Dan rakyat mereka mula fikir macam mana nak donate kepada WikiLeaks ni. Dan masa tu mereka terfikir satu, iaitu Bitcoin. Semata-mata untuk nak donate pada WikiLeaks ni, semua orang mula beli Bitcoin. So benda yang hanya beberapa orang tahu ni, dah mula semua orang tahu tentang Bitcoin ni. Dan Satoshi Nakamoto, dia ada buat satu tweet, iaitu WikiLeaks tendang sarang Hornet. Dan sekarang ni semua gerombolan dipimpin menuju kami. Dan yang tu merupakan last post daripada Satoshi Nakamoto. Dan selepas itu, Satoshi Nakamoto telah hilang daripada dunia internet. Dan masa tu ramai orang cakap dan juga mempercayai Satoshi Nakamoto dia dah tahu dah Bitcoin ni akan berkembang, dia akan meningkat dan dia akan menjadi future pada kita. Dan Satoshi Nakamoto dia dah buat kerja dah dan sekarang dia dah hilang daripada internet. Selepas 2 bulan, di online telah wujud satu website yang bernama Silk Road. Tetapi dalam Silk Road ni, mereka hanya menjual guns dan drugs. So bagi aku, Bitcoin ni dia ada keburukan dan juga ada banyak kebaikan. Dia depend on kita macam mana kita nak gunanya. So sebab apa orang yang buat pembelian di Silk Road ni sampai sekarang tak dapat ditangkap? Sebab mereka menggunakan Bitcoin. Bitcoin ni dia hanya antara sender dan juga receiver, dan juga tidak siapa yang boleh encrypt message tu. Transaction dia semua orang boleh tengok. Semua orang boleh tengok transaction Bitcoin dalam dunia ni. Tetapi kita tak tahu siapa sender, siapa receiver. Dan selepas orang dah tahu tentang value Bitcoin ni dan semua orang dah mula ada knowledge tentang Bitcoin ni, Bitcoin punya value mula meningkat. Pada Jun 2011, satu Bitcoin harga dia RM87. Ramai antara kita duk salah faham adalah currency tu duit. Sebenarnya currency tu bukan duit. Sekarang punya currency adalah duit. Tetapi tadi aku cakap 1500 tahun yang lepas tu, currency masa tu adalah emas. Dan ada suatu masa dahulu, garam mereka menggunakan satu currency, iaitu kalau kita kerja 8 jam, kita akan mendapat satu cawan garam. So currency tu adalah benda apa yang kita guna sekarang tu yang currency. Sekarang ni kita guna duit. So kita tengok duit tu adalah currency kita sekarang. Benda yang ada value ni yang kita panggil currency. So mana tahu 50 tahun akan datang nanti, cryptocurrency ni akan menjadi currency kita. Dalam dunia ni hanya tinggal 21 juta Bitcoin sahaja. Value dia saja akan naik, akan turun. Tetapi selepas itu Bitcoin dia takkan exist lagi. Dan selepas itu semua orang dah mula tahu tentang Bitcoin ni, dan semua orang dah mula ada knowledge tentang Bitcoin ni, dan semua company dah mula accept Bitcoin. Selepas Bitcoin dia mula mendapat banyak recognition, pada tahun 2016 harga Bitcoin dia meningkat kepada RM4,600. And pada masa tu ada beberapa universiti yang besar, mereka mula menerima fee mereka mula accept fee mereka dalam bentuk Bitcoin. And pada suatu hari, ada beberapa orang telah menjumpai Satoshi Nakamoto. Mereka telah menjumpai dia di New York, dan ketika itu dia berusia 64 tahun. Dan nama sebenarnya adalah Dorian Prentice Satoshi Nakamoto. So, yang tu bukan nama palsu, yang tu adalah nama betul dia. Tetapi, dia bagi semua nama dia adalah Dorian Nakamoto dalam semua records dia. Selepas daripada dia yang Satoshi Nakamoto, beribu media dan reporter tunggu di depan rumah dia. Dan mereka tanya kat dia banyak soalan, mereka tanya dia, tetapi dia tak cakap apa pun, dia diam. And dia cakap pada salah seorang reporter tu, siapa yang belanja aku makan petang ni, siapa yang belanja aku makan lunch ni, aku akan bercakap dengan dia.
And ada someone tu pun belanja dia makan, dan Satoshi Nakamoto pun makan. Dan selepas habis makan, dia beritahu pada semua orang tu, dia bukan Satoshi Nakamoto yang hampa cari tu. And dia beritahu, aku tak ada kena mengena dengan Bitcoin. Dan selepas tu reporter tu, mereka siasat dia, mereka cari seluruh rumah tu. Memang tak ada apa-apa evidence pun berkenaan dengan Bitcoin, dengan Satoshi Nakamoto yang penama yang dia berjumpai itu. Dan selepas itu, selama 10 tahun yang hilang, selama 10 tahun yang disappear the real Satoshi Nakamoto, dia muncul balik di dunia internet dan dia buat satu post itu, I'm not a durian Nakamoto. Tetapi kan, bila aku fikir balik, siapakah Satoshi Nakamoto ni? Yang tu tak penting pun, tetapi apa yang dia cipta tu yang penting. Pada tahun 2009, 1309 Bitcoin harga dia RM3.42, tetapi sekarang 1 Bitcoin harga dia 150k ke atas. Orang yang terkaya di dunia ni sekarang, Elon Musk, dia pun mempercayai cryptocurrency Bitcoin ni adalah future untuk kita. Like there's a good chance that crypto is the future currency of Earth. So guys, yang tu je untuk video hari ni. And tujuan aku buat video ni adalah, aku dah tahu dah tentang Bitcoin ni. Aku just nak share dengan hampa tentang history dan sejarah Bitcoin ni dengan hampa. And sebelum nak habis video ni, aku nak beritahu satu benda. Tadi aku dah beritahu kan, dekat Florida ada someone yang bernama Laszlo tu, dia beli 10,000 Bitcoin dengan 2 pizza tu. Aku rasa dalam dunia ni, yang tu yang pizza paling mahal yang lelaki tu pernah beli. So yang tu je guys untuk video hari ni. And kalau hampa suka video ni, like video ni and share video ni pada kawan-kawan hampa semua. And apa yang hampa rasa tentang video ni, dan juga lelaki Florida yang beli 10,000 Bitcoin 2 pizza tu, komen kat bawah. So nanti aku akan jumpa hampa dengan video lebih menarik. Terima kasih, ciao.